Hai, Assalamualaikum. Okey, sekarang ni cikgu nak masuk bab 2 iaitu bab transformasi. Okey, transformasi, apa yang kita tahu mengenai transformasi ialah satu perubahan, akan berlaku satu perubahan. Bila kita kata transform, dia akan berlaku perubahan. Okey, kalau kata transformasi ialah perubahan yang berlaku dalam matematik. Okey, perubahan yang berlaku dalam matematik ni ada 4 jenis perubahan. Yang pertama kita panggil dia sebagai translasi. Yang kedua ialah pantulan. Yang ketiga putaran. Dan yang keempat ialah pembesaran. Berlaku besar, benda kecil jadi besar. Okey, hari ni, untuk sekarang ni, cikgu nak fokus mengenai apa itu translasi. Macam mana yang dikatakan dengan translasi. Okey, kita tengok. Translasi ialah merupakan pemindahan. Berlaku pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Pergerakan translasi dinyatakan dalam bentuk X, Y. Di mana X ni bila dia positif dia bergerak ke kanan. Bila dia negatif bergerak ke kiri. Okey? Negatif bergerak ke kiri, positif bergerak ke kanan. Mana di bawah ni pula Y berada di bawah menunjukkan pergerakan antara, kalau dia positif dia berlaku pergerakan di atas, kalau nilai dia negatif berlaku pergerakan ke bawah. Okey, kan tadi kan cikgu dah cakap translasi ialah pemindahan semua titik. Maknanya satu objek ni dia ada 4 bucu kan. Contoh kalkulator ni ada 4 bucu. 1, 2, 3, 4 titik lah kita katakan. Dia bergerak, semua dia bergerak ke kiri. Kalau dia bergerak ke kiri, kita akan tengok berapa banyak dia bergerak. Berapa banyak dia bergerak tu kita bergantung kepada satah kartesian. Okey, kita tengok kepada satah kartesian. Okey, kita tengok kepada contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama ni seperti kecil betul. Okey, kecil betul kan? Okey, tapi walaupun kita tak nampak, okey. Okey, kita tengok yang sekarang ni. Okey, ini adalah objek. Ini adalah image. Tak nampak. Itu dia tulis sebenarnya. Yang kecil dia tulis tu ini objek. Yang ni adalah image. Okey. Objek ni adalah benda yang asal. Asal. Yang ori. Yang ori punya kita panggil sebagai objek. Okey. Image tu kita panggil selepas dia berlaku transformasi kita panggil sebagai image. Okey. Objek ni dia bergerak. Okey. Kita ambil satu je bucu. Kita tengok pada satu bucu. Tak payah tengok semua. Satu je mewakili cukup. Okey, dia bergerak. Kalau kita tengok ada kotak kecil ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali dia bergerak ke kanan. Lepas tu ke atas dia bergerak 1, 2. 2 kali. So beradalah pada image ini. So dengan kata lain, objek ini bergerak ke image ni dengan keadaan kalau kiri kanan kita tulis di atas. Dia bergerak ke kanan kan. So positiflah 6-nya. Sebanyak 6 kali. 6 positif. Kalau bergerak ke kiri kita tulis negatif 6. Okey. Lepas tu bergerak ke atas. Atas positif. So berapa kali bergerak? 1, 2. 2 kali. So 2, 6, 2. Tak ada pecahan lah. Dia tulis dalam bentuk macam ni. Okey. Dalam kurungan tapi dia tulis dalam bentuk macam ni. Atas dan bawah. So dia boleh cakap objek bergerak ke image secara translasi. 6, 2. Okey. Simple. Okey, kita tengok pada contoh yang seterusnya pula. Okey, ini adalah objek. Ini adalah objek. Ini adalah image. Okey. So kita kena tengok daripada objek. Daripada objek, dia nak bergerak ke tempat image ni. Okey, kita tengok kepada kiri kanan dulu. Okey, dia bergerak ke sebelah kiri. Sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. So kita akan buat negatif 6. Lepas tu baru kita tengok atas bawah. Dia bergerak ke bawah kan. 1, 2, 3. So dia bergerak negatif 3. So objek bergerak ke image secara translasi negatif 6, negatif 3. Okey, nampak dia tulis. Okey, yang contoh yang terakhir pula. Ini adalah image. Ini adalah objek. Okey. Image di atas, objek di bawah. Kita nak tengok yang siapa dulu? Objek dulu. Okey, so kita tengok daripada objek. Dia bergerak ke arah mana? Kiri ke kanan? Kiri. So kita tengok gerakan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dia bergerak sebanyak 9 kali. Negatif 9. Bergerak ke atas pula. 1, 2, 3.
3. So positif. Kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Okey, ini untuk nilai yang di bawah lah. So objek bergerak ke image secara translasi negatif 9, 3. So itulah simpelnya kita nak tengok. So macam mana kita nak tengok yang ni? Okey, kita nak buat yang ni, kita kena tengok. Dekat sini dia tulis objek atau image. Macam mana nak kenal pasti yang mana satu objek, yang mana satu image. Yang ada koma kecil ni. Ini yang soalan ini. Okey. Soalan ini yang ni dia ada koma kecil. M koma kecil. Cikgu besarkan M koma kecil di atas. Koma di atas. Ini M ori punya. Yang ni yang objek. Ini image. Okey. Kalau yang ada koma atas itu dipanggil sebagai image. So kalau kita tengok pada kotak dia ni, okey, dia ada kotak. Daripada objek dia bergerak kepada image. Okey, sebanyak kiri ke kanan. Ke kanan. 1 2 3. Okey, kita tengok bucu yang sama. Bucu yang sama, sama selari. So dia bergerak ke kanan sebanyak 3 kotak. Okey, lepas tu dia bergerak ke bawah. 1 2 3 4 sampailah ke titik ini. So kalau ke bawah nilai dia negatif. Negatif berapa? 4. So kita kena tulislah penuh. Okey, M bergerak kepada M prime, okey, secara translasi 3 negatif 4. Okey, macam tu cara tulis dia. Sama jugalah dengan yang lain ni. Okey, ini P prime. Okey, ini P sahaja. Yang ni pula ini P prime, ini P sahaja. Okey. Okey, yang bawah sekali ini S prime. Cikgu besarkan. Ini S sahaja. Okey, kotak tu awak lukis dah. Ada tu, nampak juga tu. Okey, awak nampak juga tu. Cikgu boleh nampak takkan awak tak boleh nampak. Okey, so awak boleh siapkan muka surat 3. Okey, good luck.